كذا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ذوي الأرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ومؤمنين خصوصا إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertama sekali syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik dan i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik, dengan pengurniaan rahmah daripada Allah, dengan nikmat iman dan Islam, dan dengan nikmat dapat mengenalnya. Mudah-mudahan dikurniakan pengenalan yang tahqiq. Malam ni kita bicara masalah 9 perkara ataupun dalam hikam juga 9 kaifah, 9 ta'ajub. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Betapa tasawwur pada akal bahawa mendinding akan wujud Allah daripada kita oleh sesuatu.
daripada kun ini. Padahal Allah yang menzahir ia akan wujud tiap-tiap sesuatu daripada kun ini, dengan wujudnya daripada adam segala kun. Betapa boleh diterima di akal, ya. Macam mana akal kita ni selama ini boleh menerima, mengguna pakai, ya, akan segala makhluk ini, mendinding akan wujudnya Allah. Macam mana kita boleh pakai, ya? Walhal segala makhluk ini, ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita boleh nampak zahir makhluk, tetapi kita tak nampak yang menzahirkan makhluk itu? Ini yang semalam kita bincang perkara yang sama, kan? Kenapa kita sentiasa melihat makhluk tetapi tidak nampak akan si Khalik? Ya, melihat makhluk tak nampak si Khalik. Perbuatan dia, perbuatan makhluk, sifat makhluk, ya, zatnya makhluk itu tak melihat kita akan pencipta makhluk itu sendiri, ya. Kaifa yatasawwaru ay yahjabahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'. Betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu, padahal yang telah zahir ia dengan tiap-tiap sesuatu, hingga tunjuk oleh sekalian kita dengan wujud segala asya itu atas wujud Allah. Macam mana boleh terdinding? Kerana wujud setiap makhluk ini menandakan wujud Allah. Macam mana boleh tak nampak? Macam mana kita boleh tak nampak? Ya, wujudnya sekalian makhluk ni tadi menandakan, menzahirkan akan wujudnya Allah. Itu Ibn Atta'illah kata, ajib, heran itu. Sebab 5 perkara yang kita bincangkan dulu, yang sebelum, dia berkait tu. Kenapa tak boleh nampak zahirnya Allah? Yang menzahirkan sekalian makhluk ni tak nampak. Yang menzahirkan tak nampak, tapi zahirnya nampak. Makhluk nampak, tapi yang menzahirkan makhluk tak nampak. Jadi asyik nampak makhluk aja. Ni bicara yang lepas, ya. Orang yang apabila dia hendak hatinya diterangi dengan nur ma'rifah, ya, dia kena tinggalkan 5 perkara yang dahulu yang kita bincangkan, muka surat 15. Ya. Apabila hati ni tadi diselubungi dengan daki-daki dunia, tak nampak. Kalau dia tengok orang, nampak orang. Itu yang sehinggakan orang itulah yang boleh menolong kita. Kalau macam Abi duduk tempat mengajar, kalau ramai mengajar, kalau sikit rasa lain, sebab pandang kat situ. Ini semua benda ni. Ni semua benda dia berkait, ya. Padahal yang menentukan keadaan tersebut itu bukan kita. Macam seorang guru, dia mengajar macam awal, guru lah yang mengajar, muridnya tak dapat,
Ketika itu apa perasaannya? Awal. Cuba terus terang. Ketika awal mengajar nahwu saraf. Kan? Murid tak rawat. Ketika itu apa perasaan? Ni nak, kita nak balik pada usul ni. Ya? Ada tak pernah perasaan marah? Baik. Datang persoalan. Kenapa marah? Perasaan ni. Tak ada, ini sebab kita nak betulkan benda ni. Kalau tak, kita akan berterusan. Kenapa rasa marah? Masa dia malas dia kan? Baik. Kerja mengajar ni kerja seorang guru, betul tak? Yang mengkurniakan ilmu itu kerja seorang guru ataupun kerja? Nampak tak? Kita ajar, murid kita bodoh juga. Lalu ketika itu kita dah duduk, kita nak mula ambil sifat Allah. Sebab mengajar ni kerja guru. Mengurniakan ilmu dan faham bukan kerja guru. Itu hak Allah. Maka ketika kita duduk tempat guru ni tadi, begitu juga tempat murid. Belajar, tak faham. Langsung meninggalkan dia terlupa. Hak seorang murid, hak seorang hamba itu hak memberi faham, bukan hak hamba. Hak memberi faham, hak Allah. Datang doa. Itu yang almarhum dulu dia baca doa. Allah yang Abi baca tiap-tiap kali Abi mengajar. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikmah. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikmah. Abi pun tak ingat. Tiba-tiba satu hamba Allah datang bawa video almarhum datang jumpa dia. Ustaz, boleh tak Ustaz baca doa yang almarhum pernah bacakan doa ini pada Ustaz? Abi mana ingat? Kecil. Kecil. Mana ingat? Saya tunjukkan video Ustaz. Almarhum sebut masa Abi kecil dia kata dia pernah bacakan, ditiupkan pada kepala Abi. Asbab lah kan. Asbab. Kata Abi menghafal agak mudah kan. Asbab doa. Asbab doa. Doa daripada ayah. Kalau bab menghafal, Abi agak mudah sikit. Jadi tak bagus sebenarnya mudah hafal ni. Dia mudah hafal, mudah kalau nak lepas daripada kena rotan, okey lah. Kata almarhum, dia baca 3 kali, Abi boleh tangkap. Tapi lepaslah tak kena rotan lah. Tanya 3 hari lepas tu, lupa balik. Nak lepas boleh lah. Ni almarhum sebut sendiri dekat Masjid Kulim. Dekat Masjid Kulim. Kalau tak, tengok balik, cari video almarhum. Jadi yang kita sebagai seorang ahli ilmu yang mengaji, yang menuntut ilmu, kesilapan kita tak berdoa meminta ilmu. Tapi kalau kita halus balik, jatuh kita kepada qadariyah, berpegang tabiat sesuatu memberi bekas. Bila meninggalkan doa ni, kita belajar, kemudian kita confident sebab aku maka takkah kita berpegang tabiat sesuatu memberi bekas? Kalau dihalus-haluskan lah,
dengan sebab pandai ni tadi. Lah Jabariyah ni dia segah aja semua Allah Ta'ala. Tak betul. Qadariyah ni pun tak betul, berpegang dengan satu tabiat. Kuat memberi bekas, ubat memberi bekas. Ini Qadariyah. Bijak memberi bekas. Jadi sebab aku bijak lah, kalau bodoh tak dapat. Walhal dia lupa yang mengkurniakan ilmu, yang memberikan ilmu bukan sebab bijak. Yang mengkurniakan ilmu itu Allah. Kerja hamba belajar. Ada orang yang belajar tak dapat, ada orang yang belajar dapat, ada orang yang belajar tak faham, ada orang yang belajar faham, ada orang yang belajar dah dapat lupa. Kalau bijak tak lupa lah. Tak? Bila dihalus-haluskan, fikir halus lagi, dikupas lagi, halus lagi, Qadariyah pula. Berpegang dengan diri. Baik itu kita kena berdoa, Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikma. Tiup kat ubun anak-anak. Zami tiup kat Nawawi. Kerol, Nodi. Tapi nak tiup tu kena hafal dulu lah. Kalau tak hafal nak tiup apa? Nak hafal, tak hafal mana boleh tiup. Jom kita baca 3 kali. Balik malam kerang tiup kepala anak. Lepas tu kalau ayah pula yang benar, suruh anak tiup kepala kita balik. Abu Salah, anak mendoakan seorang ayah. Tak? Anak doakan seorang ayah, malu apa? Saya baca 3 kali, ikut sama. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikma. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikma. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikma. Alhamdulillah. Kira dapat. Jom baca. Baca malam ni, baca kat Amri. Tiup kat Izzati sekali. Jangan tiup kat anak, kat mak pun tiup. Jangan berlakon. Mulut tak berbunyi. Bunyi bagi kuat sikit. Allahumma rzuqnal ilma wal fahma wal aqla wal hikmah. Tiup. Doa seorang ayah pada seorang anak makbul. Tak? Zami doa, baca doa pada Nawawi makbul. Baik. Baca doa. Jadi bila kita nampak sesuatu yang zahir sesuatu, lalu kita melihat yang menzahirkan sesuatu. Siapa yang menzahirkan sesuatu? Dalam ilmu ni begitu juga. Dapat aku ilmu. Siapa yang menzahirkan ilmu ni tadi? Dalam mengajar. Macam tu juga. Macam mana aku boleh mengajar? Yang menzahirkan akan pekerjaan mengajar itu tadi tak adalah sombong. Kalau tak dizahirkan Allah, maksudnya tak dikehendaki oleh Allah, tak duduklah walaupun kita ada ilmu. Baik. Allah dengan zatnya, dia seperti barang yang berkata dengan dia ahli syuhud, atau dengan keelokan segala sifatnya. Nampak keelokan sifat Allah bila tengok sekalian makhluk ni tadi, nampak cantiknya akan sifat Allah dengan cantiknya kejadian makhluk ni tadi. Nampak?
Tengok orang cantik, ya. Tengok dalam satu kampung ni kan, tak ada satu muka pun serupa. Padahal anggota semua sama. 2 lubang hidung, 2 mata, ada kening, ada mulut, 2 kaki, 2 tangan, tapi tak ada satu serupa. Aksesori sama. Aksesorinya sama, tapi tak serupa. Hebat Allah. Jangan kata satu madrasah, satu dunia tak serupa. Ui, memang tak sampai di akal. Memang tak sampai di akal kita. Maknanya hebatnya perbuatan Allah. Ketika itulah nanti yang datang, ya, perkataan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Allah. Hebat Engkau ya Allah. Hebat Engkau ya Allah. Ya Allah. Nampak kehebatannya. Serupa juga. Kita ada 5 orang anak, 5 selera tak sama. Yang ni suka makan mi, seorang ni suka makan bihun, seorang kalau 5 suka makan mi, muntah kita hari-hari goreng mi. Anak ni suka masak ni, anak ni suka masak ni, anak ni macam-macam kan. Nampak? Hebat Allah jadi, tapi kita tak nampak sebab kita tak melihat, tak bermusyahadah hebatnya Allah. Ya. Seperti barang yang berkata akan dia ahlul hijab. Ya. Nah. Ya, orang yang telah terangkat hijab. Ya dah. Nampak. Ya. Itu tadi tengah hari, Carol basuh kereta. Isteri dia kata, tak lama hujan lah Bi, hujan sungguh. Carol basuh kereta, nanti tak lepas ni hujan lah Bi, kata dia. Hujan. Ya. Main-main tu Carol, makbul doa dia tu. Padahal kita rasa macam tak ada apa-apa kan. Walhal perkataan itu satu doa. Madrasah kita dah lama tak hujan dah, 10 hari dah. Aduh. Datang doa. Hujan lagi sekejap lagi. Baik, Abi nak tanya. Dalam ramai-ramai kita 10 hari ni, siapa yang diminta hujan? Siapa yang selalu cakap panaslah, panaslah? Nampak tak? Nampak tak? Ini yang kata syuhud ni tadi. Ni syuhud ni tadi. 10 hari ni panas. Panas lik-lik orang dia. Kalau ayah mentua Abi dulu panggil panas lik-lik. Cuma kita mengeluh je. Panaslah, panaslah, panaslah. Kenapa tak minta ya Allah? Ya Allah. Nampak tak silap situ? Silap situ tak? Sebab apa? Sebab kerja kita tahu mengeluh. Dibagi hujan. Hujanlah, hujanlah, hujanlah. Kenapa tak angkat tangan? Ya Allah, Kau jadikan hujan ni sebagai rahmat, bukan bala atas kami. Panas ni pun, jadikanlah panas ini
rahmat atas kami, bukan bala. Kalau panas yang menjadi bala, lalu kering bumi, mati tanaman. Kalau mati tanaman, kering bumi, kolam-kolam kering, Dajjal nak keluar. Orang yang akidahnya betul sering memandang, bukan dia memandang zahir ni tadi, tetapi ia memandang yang menzahirkan perkara yang zahir ni tadi. 10 hari tak hujan, angkat tangan, ya Allah. Jika panas ni rahmat atas kami, terima kasih. Dan jika panas ini bukan rahmat atas kami, turunkan atas kami hujan. Dan dalam Al-Quran sebut. Dalam Al-Quran kan, surah Baqarah kan, Abi dia baca ayat tu. Baik. Dia kena pandang. Jangan buat tak tahu. Dan bermula sekalian akwal, iaitu beberapa tempat yang menerangkan dan menzahirkan bagi zuhur segala makna segala makhluk ini, dia menerangkan dan menzahirkan bagi zahirnya segala makna beberapa asma Allah Ta'ala, yang adalah sekaliannya itu beberapa tafsil makna bagi sifatnya. Tak? Datang orang kat madrasah kita hantar ikan, zahir sifat pemurah Allah. Sifat apa? Datang orang, ada orang hantar ikannya 4 kotak. Ketika itu zahir akan asma Allah, akan sifat Allah. Sifat yang mana? Naufal, Azim, sifat apa? Rahman, pemurah Allah. Zahir Rahman Allah. Tengok benda yang elok, zahir sifat jamal Allah, cantik. Ini yang tengok orang pandai, orang bijak, zahir sifat alim Allah. Ni kata sentiasa melihat. Ada hadis tak? Siapa yang menghafal Asmaul Husna, hadisnya lah, dan saya Nabi jamin untuk masuk syurga. Jadi hafal juga. Siapa yang dah hafal Asmaul Husna? Pian hafal Asmaul Husna? Tak nak masuk syurga? Nak hafal? Abang hafal abang? Umur dah dekat 60. Macam mana? Mail kena usaha hafal. Mula sampai last 99. Kalau nak masuk syurga. Pak Nabi kata siapa yang hafal akan Asmaul Husna, aku jamin dia untuk masuk syurga. Hafal lah. Hafal sahaja belum tentu masuk. Tetapi beramal dan tahqiq dengan 99 sifatnya. Ad-daru yang memberi mudarat, Allah saja yang memberi mudarat. An-nafi' yang memberi manfaat, Allah saja yang memberi manfaat. Tapi kalau hafal tapi syirik, tak dapat jaminan. Sebab orang syirik tak boleh dijamin syurga. Hafal aman, hafal aman. Hafal lah.
banyak masa, umur dah 40 lebih dah. Ashraf, hafal. Pian hafal lah. Pian hafal. Dah hafal, beramal. Jangan hafal aja. Zaman dah hafal belum? Dah 40 lebih dah. Dah nak qalu dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang nak mati ni, kita ni dipanggil orang nak mati, ahli kubur. Kalau ahli kubur buat tak tahu dengan kubur, jadi kita setiap apa yang Nabi peruntukkan, jangan lepas. Aku ni jahat dulu, jadi Nabi tawarkan, siapa yang hafal Asmaul Husna, Nabi jamin untuk aku masuk syurga. Dan kena yakin dan beramal dengan seluruh Asmaul Husna. Jadi kena tahqiq akidah, kena betul, jangan syirik, jangan hafal Asmaul Husna tapi syirik. Ya. Itulah ceritanya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. La ilaha illallah masuk syurga. Jangan syirik. Siapa yang sebut la ilaha illallah, tahqiq dengan la ilaha illallah, syurga Allah. Bila isbat Allah saja yang bersifat dengan uluhiyah, Allah yang bersifat dengan istighna dan iftiqar, tak ragu, mana ikutlah apa semua, tak ragu dengan dia, agamanya, perintahnya, takdirnya, bukan sekadar la ilaha illallah. Itu dia. Kalau la ilaha illallah tapi syariat dia ragu, macam mana boleh, kalau ikut Islam mana boleh maju? Macam mana jika kita berkata yakin dengan Allah tetapi ragu dengan perintahnya, bermakna kita ragu dengan Allah. Maka zahir pada ahlul izzah akan keadaan Allah itu mu'izzan. Nampak ahlul izzah ni nampak akan sifat izzah. Nampak? Dan zahir pada ahlul zillah akan keadaan Allah itu muzillah. Dan zahir pada barang yang hidup akan namanya muhyi. Nampak sifat-sifat Allah. Zillah mana? Zillah wal sesat, hina kan. Bila kita dihinakan, nampak sifat yang menghinakan kita itu ahlul izzah, orang yang dimuliakan. Jadi kita nampak zahirlah akan yang menzahirkan perkara yang zahir. Itu dia. Dan zahir pada waktu mengeluar roh seseorang akan makna namanya al-mumit, yang mematikan. Dia tengok orang mati, bukan nampak orang mati je, nampak akan yang mematikan. Siapa dia? Bukan nampak orang mati je. Ketika itu merasa kebesaran Allah. Ya Allah, aku ni dalam takluk Engkau.
Aku ni dalam genggaman Engkau lah, dan aku ni dalam hukum Engkau lah ya Allah. Jadi nak belagak Allah, sebab kita tak tahu apa dalam hukum Allah. Tak tahu. Dah macam pian, buah pinggang bocor. Nampak? Tak tahu apa dalam hukum Allah. Pahala sihat, bengkak badan. Tak tahu dalam hukum Allah, kita tak tahu. Sebab yang bersifat ilmu Allah, yang jahil tu kita. Jadi besok apa berlaku tak tahu. Apa nak jadi tak tahu. Ya, itu yang Nabi kata tu, tidur jangan lupa baca yang Nabi ulang dulu tu. Siapa mati, dia mati dalam fitrah. Mati dalam fitrah ni maknanya mati husnul khatimah, mati dalam Islam. Usahalah kalau rasa nak mati dalam Islam. Itu yang Nabi. Bacalah. Ada dulu pengajian kita minggu lepas. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika rahbatan wa rawbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsal. Tapi kalau rasa dah confirm mati dalam husnul khatimah, tak payah baca. Oh, saya dah confirm lah. Sebab saya orang baik. Kalau dah confirm, tak payah baca. Tapi kalau rasa macam takut, aku ni takut, bolehkah aku baca husnul khatimah? Segala tawaran daripada Allah dan Rasul, buat. Ya. Buat. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Baca. Nak tidur baca. Mati pagi. Nabi kata orang ni mati dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah ni, dalam keadaan Islam. Mati husnul khatimah. Orang kata senanglah macam tu, baca-baca kalau mati tidur, tengah tidur mati husnul khatimah. Masalahnya siapa yang baca? Abi nak ni tengok ya. Abi dah baca benda ni minggu lepas. Kemudian masing-masing ada internet, masing-masing ada Facebook. Nampak ya? Kalau tak percaya. Baca tak Jamal? Mail. Kalau baca nak suruh baca dari mula sampai habis. Baca tak bang? Baca tak Atan? Tak. Kazim. Yang doa tadi. Yang Abi baca sepanjang tadi tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu. Bacaan dia. Kalau baca, Abi nak suruh baca dari mula sampai habis. Awal baca, sebab tadi masa saya baca, bertengok mulut dia dengan Abi baca, dia ikut betul. Naufal. Baca tak? Cuba baca. Tadi Naufal tak ikut. Itu yang macam tak percaya tu. Awal tolong tasmik awal. Abi tak dengar, dia ni malu-malu. Cakap dengan perempuan tu kuat je. Sah.
Sah. Seronok dengan korang. Yalah, korang daripada kecil dengan Nabi yang Abu tak payah tanyalah, nanti dia bawa balik. Din, Terol, Nodi, Aswad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia sejak kurus ni habis terlupa nama dia. Nak kahwin kurus dia. Nampak? Dia usaha nak kahwin, dia kuruskan badan. Nampak? Nampak? Dia nak kahwin bulan 6. Badan dia tahu ni. Sekarang dah kurus, nampak? Yalah. Nak mati husnul khatimah, tak nak usaha. Yuk, baca. Oci, ingat. Tak ingat. Pian dah tanya dah tadi, tak ingat. Tanya 2 kali kan, dia baik dia geling dulu. Seronok je ni. Atan ingat arwah abah Atan. Dia kalau ngajar suka tanya macam ni Atan, arwah abah tu. Mengajar dia baca-baca dia tanya. Nasrul, tak ada lah tu. Dah tahu tengok muka pun. Opik ingat Opik? Tak ingat. Aman? Aman lagi lah. Kalau Opik tak ingat, engkau lagi tak ingat lah Man. Takkanlah abang tak kenal adik dia sendiri. Cap, Zami, tu Daniel, Allah, Hatim, Hatim, Pian, ingat? Kusyari tak ada? Kusyari dengan apa? Ada Kusyari? Mana Imam 3 minggu lagi nak jadi imam, nak kahwin. Kusyari, ingat tak? Baca. Asyik. Tak dengar ni boleh kelentong. Kuat-kuat. Berdiri baca. Seronok ni. Malam ni ngajar seronok lah. Allahumma raghabatan wa rahbatan itu bakal adik impor koyuk. Ada abang ipar di sini, bakal abang ipar ada. Itu adik ipar. Nak jadi imam ni 3 minggu ke nak jadi imam. Jadi 3 minggu ke nak kahwin. Itu dia. Jadi bila kita ada usaha, macam mana? Alah, saya dah hafal tak boleh. Hafal tak boleh. Contoh, ambil bagi satu contoh. Saya hafal Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu, tak lupa. Tiap-tiap malam kita dah usaha baca macam ni, ingat tak boleh. Dalam pada kita berusaha, kita mati pada waktu tidur, dikira juga. Tapi kalau langsung, entahlah. Kan? Entahlah, tak payah. Apa itu semua susah-susah aja. Kan? Alah, Nabi bagi tawaran tu, ada tawaran lain. Contohlah kan. Kita berusaha, dalam pada berusaha untuk beramal, kita dikira. Kenapa Abi tekan benda ni? Sebab kita bukan orang baik. Kita orang tak baik, amalan tak banyak macam orang dulu, gurau banyak. Macam Abi kan suka gurau-gurau orang korang kan. Gurau banyak. Kita ni bukan betul pun, tak betul. Jadi masing-masing bila kita ada peluang-peluang ini, jangan tak rebut kita rugi. Baik. Kemudian dan zahir pada orang yang memberi akan makna namanya al-mu'ti. Datang orang bagi barang, sumbangan dan sebagainya di madrasah. Zahir sifat Allah al-mu'ti, yang maha memberi. Dia. Rahman Allah.
Hingga demikianlah dimusyahadahkan bagi tiap-tiap pekerjaan yang kau dapat. Jadi setiap pekerjaan yang kita buat, yang kita tengok, yang kita nampak, zahir sifat Allah. Hamba macam ni duduk satu madrasah, tak ada bertelaga, tak ada apa, nampak sifat kasih sayang Allah. Kita berkasih sayang apa lagi? Oh, kasih sayang Allah pada kita lagi besar lagi, hebat. Ya tak? Itulah Habib kadang syukur lah. Duduk dalam satu tempat aman, damai, tak bertelingkar. Rahmat tak? Rahmat lah, seronok. Kaifa yatasawwaru ay yuhjabahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'. Betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu padahal ia telah zahir ia bagi tiap-tiap sesuatu. Artinya tajallinya bagi tiap-tiap sesuatu hingga mengenal ia akan ia. Jadi melihat akan makhluk ini sebenarnya makin dapat mengenal Allah. Enggak. Tadi petang Nabi turun dapur. Apa? Nabi turun dapur. Dia orang potong sayur. Awal potong lobak, petak. Nasrul potong lobak, bulat. Ni nak buat acar ni. Nak buat acar. Lalu dia orang kata apa? Tak sama semua. Habib pun cakap awal mazhab lain, Nasrul mazhab lain, jadi potong tu ikut mazhab. Jadi bila tengok acar ni banyak sangat, ada panjang, ada bulat, nampak tak? Kan seronok ada pelbagai ni. Satu, jadi satu kemeriahan. Potong lobak aja, potong timun lagi. Nampak? Yang dinampak apa? Sebenarnya bukan nampak lobak, bukan nampak timun, nampak kasih. Kasih itulah yang terbit daripada pekerjaan memotong sayur. Kasih. Kalau tak ada kasih boleh ada? Tak maulah jadi. Bila kita melakukan suatu pekerjaan dengan kasih sayang, maka makanan tu jadi berkat. Berkat. Baik. Allah SWT. Maka bermula tiap-tiap sesuatu itu mengenal sekalian mereka itu akan Allah Ta'ala atas kadar tajalli Allah baginya. Banyak mana Allah zahirkan pada kita, banyak mana Allah kurniakan nurnya untuk mengenal kita, untuk mengenal Allah. Allah kurniakan akan nur ma'rifah itu kepada kita untuk mengenal Allah. Banyak mana. Ada orang yang tengok semua perkara tapi tak jadi apa-apa. Itu yang Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi cerita pasal adab musafir. Nak balik kampung, contoh nak musafir, daripada mula nak musafir, naik kenderaan, baca pun, nampak perkara-perkara yang terjadi di tepi jalan, baca pun, ini semua Nabi suruh kita buat. Nampak orang aksiden, nampak kereta rosak, baca pun, kira. Kalau nampak kereta rosak tepi jalan, nampak orang aksiden, baca. Main selalu ikut alang ceramah. Baca apa main? Ini baru mengaji main.
Baru mengaji. Kalau dengar je lepas tu tutup kitab, tak mengaji lah nama. Apa? Tahmid tu. Tahmid yang Abi baca selalu. Ni kalau Abi bacakan tak boleh. Engkau orang semua otak bagus-bagus. Saja je ni. Bang, tengok orang aksiden, tengok kereta rosak tepi jalan. Apa nak buat? Ambil telefon, tangkap gambar, masuk dalam Facebook. Orang sekarang itu ya, tangkap gambar. Siapa dulu masuk Facebook? Ada aksiden di sini. Baca apa? Nasrul. Ni banyak tanya ni. Ni nak baca 3 kali ni. Ya. Nabi cakap apa? Kalau kita musafir berjalan, nampak perkara yang tidak baik, aksiden, kereta rosak, apa-apa perkara yang tak baik, orang bergaduh tepi jalan, Nabi kata baca tahmid ini. Nescaya perkara tersebut tidak akan terjadi atas orang yang membacanya selama ia di dalam musafir. Nabi cakap bala itu dipelihara oleh Allah atas orang yang membacanya selama ia dalam musafir. Tengok orang kita rosak, kita baca, Allah pelihara kenderaan kita. Kita takkan rosak kereta macam ni. Ya. Sebab apa? Ini yang kata nampak sifat Allah ni tadi. Walaupun kereta aku bagus, tetapi kita jangan lupa kereta yang bagus juga boleh rosak. Sebab yang bersifat memberi mudarat, walaupun kereta kita bagus, baru keluar 3 hari. Tapi kalau nak tentukan kereta kita rosak atau tidak rosak, bukan kereta kita. Walaupun kereta ni buruk. Ada orang Kelantan datang sini, kereta dia berapa 9 jam Mercedes tu kan. Kita tengok pun kita tak yakin. Tapi yang bersifat nafi', yang memberi manfaat, yang menjaga, hafiz, yang memelihara. Apa dia? Habis baca 3 kali. Santai-santai lah malam ni, ya. Dia pai. Alhamdulillahilladzi afana. Ayo baca dengan afana, ya. Mimma btalahu. Alhamdulillahilladzi afana 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 mimma btalahu. Tiap-tiap Abi pergi musafir, kalau Abi nampak perkara yang tak baik, Abi tak pernah lupa baca. Abi tak pernah lupa. Alhamdulillah, sepanjang Abi musafir, alhamdulillah Allah jaga. Tak pernah lagi breakdown tengah jalan, tak pernah. Sebab janji Nabi itu betul. Kalau Nabi kata siapa yang membacanya dipelihara oleh Allah daripada perkara tersebut, sebab Nabi, sifat Nabi apa? Sidik, benar. Yang menipu tu kita yang menipu. Tiap kali waktu Nabi pesan, kalau dalam musafir nampak perkara-perkara tu, ya, nampak orang aksiden, baca terus Alhamdulillahilladzi. Kalau seorang-seorang
Tak apa pun, seorang-seorang baca Afana tak salah. Nak baca Afani pun boleh. Tapi dalam kereta tu ada isteri kita, ada anak kita, yang baca kita seorang. Masalah doakan untuk semua orang. Alhamdulillahillazi afana mimma batalahu. Syukur ya Allah, Kau afiatkan kami, Kau selamatkan kami. Balak yang kena pada orang tu kami tak kena. Alhamdulillah. Kemudian Nabi cakap apa lagi? Kalau berhenti di satu tempat, jangan lupa baca ta'awuz. Nabi kata, baca ta'awuz ini, nescaya selamat harta engkau, diri engkau, keluarga engkau dari perkara yang tidak baik, sehinggalah engkau mulakan musafir engkau. Sekarang kan macam-macam, berhenti R&R, ada orang cabut apa radiator lah, apalah kan. Nabi kata siapa baca, hartanya selamat, dirinya selamat daripada segala perkara yang tidak baik, dari orang ke, dari jin ke, dari apa ke. Ini yang kita baca lepas maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan susah sangat. Kerol balik Ipoh, sampai Ipoh Alhamdulillah dah sampai. Jangan lupa a'udzu bikalimah, bacalah. Dah sampai, tak payah baca pula. Selamat, harta kita selamat, diri kita selamat, selama mana kita berada di dalam tempat tersebut. Diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau orang yang dia tak lupa benda-benda ni, siapa dia? Ahli syuhud. Orang yang sentiasa mengingati Allah. Tapi kalau orang rasa dia tak melihat akan Allah, kira kau tim lah, kereta alam. Bukan murah saya pasang alam. Alam 1000 lebih pula. Takkanlah kereta boleh hilang. Dia lupa. Rupanya besok kereta hilang. Yang curi siapa dia? Yang pasang alam semalam. Jadi kita tak tahu apa dalam takdir Allah. Sekarang macam-macam lah. Ada satu murid Nabi, Ustaz, kereta saya baru hilang. Tapi Ustaz, memanglah kata, otak pencuri ni genius. Apa? Dia tak ada pecah-pecah Ustaz. Dia pakai towing terus. Dia ambil towing, angkut kereta saya, bawa lari. Tak payah pecah-pecah cermin. Kalau pecah cermin, susah lah. Pandai juga pencuri. Macam ada satu surau yang Nabi mengajar, besi, peti besi masjid kan berat kan. Dia datang bawa troli gas, dia angkat terus bawa lari. Tak gaduh pecah-pecah dalam masjid. Nampak orang mencuri. Orang surau kata apa? Pandai pencuri. Kalau tak pandai bukanlah nama pencuri. Takkan pencuri pandai pekah pula. Tentulah pencuri pandai ilmu mencuri. Pencuri pula pandai ilmu masak mana. Cuma kita lupa. Kita ingat peti besi yang berat tu tak boleh hilang. Dah rantai. Rupanya yang menentukan hilang, yang menentukan tak hilang bukan kita. Kita dah ikhtiar.
tetapi hukum Allah itu kita ni yang duduk dalam hukum Allah, takdir Allah. Tadi selesai lah pegang macam tu. Maka bermula bukan. Dan kerana demikianlah sujud sekalian mereka itu bagi Allah. Bila dia dah nampak macam tu, taatlah dia dengan muka surat 18. Dah nampak macam tu, tak beranilah dia dengan Allah. Sujudlah dia dengan Allah. Mana sujud ni apa? Taat. Iblis dia suruh sujud, lawan dia. Akur dengan Allah. Janganlah kita lawan Allah. Ya, bila dah nampak macam tu, oi, tak berani aku. Sebab aku sentiasa di dalam takdir Allah dan mengucap tasbih sekalian mereka itu dengan memuji akan dia Allah, tetapi tiada kita faham akan yang demikian itu. Sekalian makhluk ni semua bertasbih kepada Allah, semua sujud dan taat kepada Allah. Kita je tak dengar, tak faham. Ya. Jadi semua makhluk ni tadi itu ingat Allah. Cuma manusia ni je sifat dia la. Kenapa lalai? Dia lalai pun dengan anugerah. Dia ada harta, lalai, aku orang kaya. Dia ada ilmu, lalai, aku pandai. Dia kuat sikit, lalai, aku kuat, aku gagah. Yang lalai. Selalu ingat diri itu siapa? InsyaAllah bila balik selalu kepada asal, balik kepada hakikat diri kita, nescaya kita tidak akan sekali-kali melupakan akan Allah. Selalu tengok diri, kenal diri, kenal balik diri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Setakat ni. Setakat ni je. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Baru 3 kaifah. Ada 6 kaifah. Baik, Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sulh zata bainana wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wahdina subulas salam wahdina subulas salam. Allahumma barik lana wa barik azwajana wa zurriyatana wa madrasatayna ya Allah wa kulla shay'in ma 'indana ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa najjina Allahumma hadina wa najjina minal qaumiz zalimin wa najjina minal qaumiz zalimin wa najjina minal qaumiz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.